dibuat sebelum Perhimpunan Agung UMNO ini akan menarik minat rakyat dan orang ramai kepada Perhimpunan Agung sebenar pada 29, 30, 1, 2 dan 3. Sebab ada beberapa perkara yang berlaku sebelum perhimpunan itu. Sebagaimana yang saudari telah dimaklumkan, pada hari Ahad ini ada perjumpaan dengan G5 puteri dan juga pemuda seluruh Malaysia bersama dengan Presiden. Kemudian selepas seminar kebangsaan wasatiyah pada 26 hari bulan, pada 28 dan 29 kita ada seminar peringkat antarabangsa yang akan dihadiri oleh 61 buah negara. Seminar peringkat antarabangsa itu adalah lanjutan yang kita buat pada tahun sudah, pada tahun ini kita adakan. Tapi hari ini yang saya nak tumpukan adalah pendekatan wasatiyah dalam menghayati satu Malaysia ini. Pemahaman wasatiyah dan satu Malaysia ini yang saya ingin adakan dan maklumkan. Saya juga dimaklumkan bahawa alumni Kelab UMNO luar negara, presidennya ada di sini, juga akan mengadakan seminar mengenai agenda Melayu pada 29 bulan pagi. Itu adalah usaha satu pertubuhan NGO yang juga ada hubung kait tentang kita punya Perhimpunan Agung UMNO. Tetapi yang penting yang saya ingin nyatakan ialah seminar kebangsaan, pemahaman wasatiyah dan satu Malaysia. Kita ada sekretariat dan sebahagiannya hadir hari ini yang akan membuat rumusan-rumusan tertentu dan saya kira itu cadangan yang baik agar kita membukukan rumusan-rumusan itu dan bolehlah dilaksanakan. Wasatiyah ni kadang-kadang orang cakap kesederhanaan, kadang-kadang disebut pertengahan, kadang-kadang didefinisikan sebagai perimbangan. Adakah dia perimbangan, adakah kesederhanaan, adakah pertengahan? Jadi perkara itu akan dikupas oleh 4 orang yang terlibat, ya. Dan ia adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh Perdana Menteri kita, bukan hanya peringkat dalam negara tetapi juga di luar negara. Dalam ucapan-ucapan Perdana Menteri 2-3 tempat yang terkini di Hawaii, perkara tentang wasatiyah ini menjadi suatu yang amat menarik kepada pimpinan di luar negara. Sebelum ia laku di luar negara tu, dalam negara ini sendiri hendaklah dipahamkan kepada pimpinan dan juga rakyat. Sebagaimana saya sebut tadi, adakah perimbangan, adakah kesederhanaan, adakah pertengahan, atau ketiga-tiganya boleh digunakan maksud wasatiyah itu. Satu Malaysia ni apa hubung kait dengan wasatiyah. Jadi itu yang kita nak ketengahkan sewaktu seminar ini. Pada saya lah apa yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional sekarang ini, walaupun tidak disebut pendekatan wasatiyah, pendekatan kesederhanaan, perimbangan, pertengahan itu, tetapi kita tidak ekstrim. Yang paling mudah untuk kita faham wasatiyah ini, kalau yang hujung ekstrim kanan dia sombong, yang hujung ekstrim kiri dia penakut. Wasatiyah itu adalah berani, ya. Kalau hujung ekstrim kanan ia bakhil, kalau hujung ekstrim kiri ia boros. Wasatiyah ini ialah pemurah, ya. Jadi itu contoh apa perkara. Dan maksudnya kita tidak menerima segala bentuk fahaman ekstremisme, sama ada dalam negara ataupun dalam pendekatan kita untuk melaksanakan dasar-dasar untuk rakyat. Tidak ekstrim, ya. Dan Nabi, ini ceritalah, ini boleh diceritakan kemudian. Bagaimana ada 3 kumpulan berjumpa dengan isteri Nabi dan bertanya apakah Nabi buat sewaktu beliau dalam bentuk ibadat. Sehingga satu kumpulan itu kata dia akan sembahyang sepanjang malam, ya. Satu lagi kumpulan kata dia akan puasa sepanjang hari, malam-malam dan hari-hari yang ada. Satu lagi kumpulan kata dia tak akan kahwin. Tapi dalam konsep wasatiyah ini, Nabi pesan dia sembahyang malam dan juga dia tidur, ya. Dia puasa dan juga dia berbuka, ya.
dia juga beristeri dan berkeluarga. Jadi perkara-perkara macam itu amat penting untuk kehidupan. Wasatiyah ini bukan hanya pendekatan untuk dasar, tetapi adalah untuk kehidupan seharian. Selama ini UMNO telah memperjuangkan bukan hanya bangsa Melayu tapi juga bangsa lain di negara kita. Dalam perlembagaan UMNO jelas menyatakan bahawa kita bukan hanya berjuang untuk bangsa Melayu tetapi juga untuk rakyat Malaysia secara keseluruhan. Ada tercatat termaktub dalam perlembagaan. Dan dalam perlembagaan UMNO juga bahawa kita berusaha untuk meningkatkan syiar Islam, mendaulatkan syiar Islam, dan pada ketika yang sama kita juga menghormati mereka yang beragama lain, kebebasan mereka untuk beragama yang telah menganut agama lain itu, mereka bebas untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam agama mereka. Dan setakat ini tidak ada sebarang bukti bahawa PAS ini merupakan juara kepada agenda Melayu. Selama ini UMNO dan Barisan Nasional menjuarai agenda Melayu dan juga agenda rakyat Malaysia. Mereka tidak ada bukti yang mereka melaksanakan perkara itu. Negeri-negeri yang mereka perintah menjadi cacah merbah, dan pembangunan di negeri-negeri yang mereka perintah itu dibuat oleh Barisan Nasional, dan mereka tidak ada idea untuk menambah perkara baru dan juga keuangan baru. Bagaimana memerintah negeri pun tidak sehebat mana yang mereka nyatakan. Ini kan pula nak memperjuangkan rakyat secara keseluruhan. Pendekatan-pendekatan baru yang disebut oleh Perdana Menteri ini, dia sesuai untuk agenda Melayu dan sesuai untuk rakyat Malaysia secara keseluruhan. Gerakan Wasatiyah ini juga sesuai untuk semua. Kesederhanaan tidak ekstrim ini sesuai untuk semua. Bukan hanya untuk orang Melayu tapi juga untuk yang agama lain. Transformasi yang dibuat oleh Perdana Menteri, ia sesuai untuk semua rakyat Malaysia. Dan termasuk dalam kita melaksanakan agenda Melayu. Kita sebenarnya bukan kita tidak khawatir. Kita sebenarnya berani untuk berhadapan dengan pandangan yang berbeza. Itu Datuk Najib dalam mesyuarat-mesyuarat yang saya turut hadiri dan juga bersama dengan rakan-rakan lain, beliau menyebut jangan khawatir pada suara yang berbeza. Tetapi kaedah menyatakan suara berbeza itu saja yang beliau khawatiri. Dia tak mahu apabila dibawa ke jalanan, maka ada orang yang tiba-tiba putus wayar, dia hidupkan mancis, bakar kedai, hancurlah Kuala Lumpur. Dengan perbuatan-perbuatan seumpama itu, mereka boleh menyatakan suara yang berbeza itu di stadium, di mana pun, besar mana pun, nyatakan, tak jadi hal. Dan kita berani berhadapan dengan perkara seumpama itu. Malahan mereka lakukan setiap malam sekarang ni. Malam tadi saya dapat laporan ada satu ceramah di Johor, hari sebelumnya ada satu ceramah membangkang. Di mana-mana kita ada orang-orang yang melaporkan macam-macam. Dan pembohongan, fitnah itu terus menjadi perkara yang mereka lakukan. Pembohongan dan fitnah ini pastinya tidak wasatiyah. Apa perkara yang mungkin berlaku huru-hara pastinya tidak wasatiyah. Kalau berlari-lari dan kemudian bergerombolan di tepi-tepi jalan membawa demonstrasi jalanan, saya kira itu tidak sesuai dengan konsep wasatiyah. Sebab kerajaan bukan tidak membenar. Itu pentingnya kerajaan benar. Guna stadium, tapi guna dewan misalnya. Yang kita tak mahu perkara yang boleh merosakkan. Ummatan wasata dalam Al-Quran, umat pertengahan. Pertengahan ini saya nak maklumkan satu lagi, dia bukan mediocre. Itu satu. Dia bukan antara syurga dan neraka. Manalah tahu nanti masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Bukan begitu. Jadi salah faham tu. Itu ke Palestin. Salah faham. Jangan begitu. Dia syurga, bukan neraka pastinya, dan bukan tengah-tengah antara syurga dan neraka. Dan bukan mediocre ataupun jumud, bukan.
Wasatiyah ini sebagaimana yang saya sebut tadi, dia suatu umat yang berjaya lah. Yang berjaya. Sebab ekstrim kanan kepada kejayaan, sombong, bongkak, riak, takbur. Ekstrim kiri kepada kejayaan ialah gagal, mundur, daif. Itu ekstrim kiri. Wasatiyah ialah berjaya lah. Jadi wasatiyah itu berjaya. Dia tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu yang saya dah baca beberapa tulisan tentang wasatiyah. Bagus ni konsep ni. Sebab kadang-kadang orang salah anggap. Jadi hidup dia ni serah pada takdir. Itu sebenarnya tidak juga disuruh oleh Islam.